Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam reformasi, salam harapan kepada semua teman-teman yang masih lagi belum tidur, berada depan Facebook masing-masing, yang melintas kat Facebook saya pada malam ini. Nur Nilam, salam Cik Din, dan semua engku Nuraini. Salam tuan katanya. Waalaikumsalam. Wan Muhammad Akbar turun KL lah katanya ya. Roslan Ali, salam reformasi. Ko Kai Perh, banyak live malam ni. Mana banyak live, ada bola, live macam bola pula ke. Tok tidur lagi ke nak tunggu, tok tidur lagi nak tunggu esok, kata Nasir Muda. Tok mana ni ya? Tok abah kau. Okey. Kita juga ada Muhammad Juhaidi, Nur Nilam, San Nahush, Vivian M. Jim, Idris Zambari, Zulkifli Kawash, Iman Rahman, Asnel Kushaidi, Muhammad Arif, Din Abadin, Izzat Nazrin, Azlin Hashim, Pak Uda, Blok, Roslan Ali, Blok John, Hismai Zaitul Queen, ya. Dak Zaref, salam reformasi semua katanya. Yusri Al-Gombaki, Waalaikumsalam. Okey. Lagi siapa? Omma Berkis, Assalamualaikum. Hai para pejuang sekalian, semoga sentiasa segar. Waalaikumsalam. Okey. Nasir Muda, lepas tengok live Iswadi, layan live. Iswadi hari ni ada di Big Blue rasanya ya. Dah selesai ya, rasanya sudah selesai. Salam reformasi daripada Kalai Atimolan. Okey, yang tak sempat saya sebut tu minta maaf lah ya. Laju sangat skrin, minta sempat nak baca ni. Kak Ida, salam reformasi katanya. Gunasagaran, salam reformasi dari cabang Langkawi. Oh, orang Langkawi tempat kawasan atuk kita. Salam dari Kelang daripada Izan. Pak Nan, salam reformasi. Ini tentang kawan yang sempat menegur siapa kita. Zabidin Haji Ismail, atuk Sang Prima, kuli kacau daun pula katanya. Ini yang kita nak sembang sikit berkenaan dengan PC. Okey, Fazli Haji Ahmad Nazari, lawan tetap lawan. Rajani Said, salam Cik Wan, apa cerita lewat malam ni, kata Rajani Said. Kita sembang je malam ni Rajani, tak ada apa-apa ya. Chan Sun Om, menghadapi hari esok dengan penuh harapan. Azmi Ismail daripada Al Ain Abu Dhabi, salam tuan. Okey. Adlu Kisat Yus, terbaik tuan, moga ada sesuatu yang menjadi Perdana Menteri insya-Allah. Zack Al-Atan, salam informasi bang daripada Batu Pahat, nyahkan pengkhianat dari Batu Pahat. Tu dia. Jebat derhaka, lawan tetap lawan katanya. Okey. Jumni Abdullah juga bersama kita. Azlin Amin, nak salam informasi. Fariana Maria Timban, Tun dan Kuli berniat jahat. Yusof Mansur juga bersama kita. Jumari Abdullah, esok PN Tumbang katanya. Saman Gavin. Okey, kalau salah sebut minta maaf. Mata terampak malam-malam ni. Tak pakai cermin mata. Kita ada juga Daizani, Joy, lawan tak lawan. Zakaria Mazin, salam bro, Keluang tolak atuk. Okey. Ini daripada Zakaria, daripada Kelang Keluang. Okey. Okey, di mana saja anda berada, diharapkan semuanya sihat-sihat belaka pada waktu ini. Semua penuh semangat, ceria ya. Kekal, tenang. Itu dia. Esok pertama sekali, esok adalah hari dikatakan sebagai hari pengundian. Kalau tidak ada berlaku perubahan tarikh, tidak dilanjutkan kepada 15, 16 ya. Kemungkinan esok lah ada pengundian peringkat jawatankuasa penentu kepada bajet kita. Dan Pakatan Harapan melalui kenyataan media setiausaha Majlis Pakatan Harapan meminta supaya semua ahli parlimen untuk menolak bajet yang telah pun dibahaskan beberapa minggu yang lalu. Dan sebagaimana kita ketahui, pada permulaan pembentangan bajet pada dasarnya ya,
pada undian dasar, Pakatan Harapan mengambil ketetapan untuk bukan menyokong, tetapi untuk tidak mengadakan undian berbelah bagi. Dia ada beza tu ya. Bila speaker tanya, okey, setuju, siapa kata setuju, cakap setuju. Siapa kata tak setuju, cakap tak setuju. Jadi ketika itu, di pihak Perikatan Nasional, mereka jerit setuju lah. Tapi di pihak kita, Pakatan Harapan, kita jerit dengan perkataan tidak setuju. Itu kalau kita dengar melalui live, kita dengar jelas ya, perkataan tidak setuju. Tetapi kita tidak mengambil tindakan seperti biasa yang lazim kita buat, iaitu mengadakan undian berbelah bagi. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang ingin melihat terlebih dahulu apakah pembaikan yang telah pun mereka lakukan di saat-saat akhir ketika itu, ya, khususnya berkaitan dengan KWSP, moratorium dan sebagainya. Seperti mana tuntutan kita juga sebelum itu, bahawa kita akan sokong bajet sekiranya beberapa tuntutan kita itu dipenuhi. Begitu juga UMNO telah pun mengemukakan beberapa syarat dan juga tuntutan sebelum mereka untuk mengambil pendirian menyokong. Pakatan Harapan memberikan beberapa syarat, sekitar 6 syarat ya, supaya Menteri Kewangan mengambil beberapa tindakan teguran yang seperti mana yang digariskan di dalam 6 perkara yang telah dibawa oleh Pakatan Harapan, dan yang lebih penting berkenaan dengan moratorium dan juga KLBSP dan juga berkenaan peruntukan jasa. Jadi pada peringkat akhir penggulungan, Menteri Keuangan telah pun membuat pindaan ini ya, dan penggulungannya tidak sama seperti mana pembentangannya ya. Pembentangannya tak sebut langsung tentang moratorium yang lebih seperti mana yang dituntut, KLBSP dan sebagainya, dan juga jasa. Bahkan diumumkan jasa dapat 80 lebih juta setahun ya, masa pembentangan. Kemudian masa penggulungan diberitahu beberapa tindakan diubah suaian dalam isu moratorium, isu KLBSP dan juga pengurangan peruntukan jasa. Jadi beberapa pindaan yang dibuat di saat-saat ini telah mengubah pendirian Pakatan Harapan sebelum itu, yang pada awalnya dalam mesyuarat Majlis Presiden untuk menolak ya, awal lagi nak tolak. Tetapi pada pindaan yang dibuat oleh Menteri Keuangan di saat penggulungannya, jadi Pakatan Harapan terpaksa memikirkan semula, kerana beberapa tuntutan kita telah pun diubah suai ya, telah pun dipenuhi walaupun tak sepenuhnya, tapi pada dasarnya dipatuhi dan diikuti ya, dalam isu moratorium, KWSP dan juga berkenaan dengan bantahan kita kepada peruntukan jasa. Jadi untuk nak tahu lebih lanjut apakah pindaan-pindaan ini, apa yang mereka lakukan sebenarnya, maka kena tunggu perbahasan di peringkat jawatankuasa ya, di peringkat kementerian. Sebab itulah tindakan Anwar di saat akhir mengubah strategi daripada nak mengadakan belah bagi ya, untuk menentangnya, kepada tidak mengadakan belah bagi, bermakna tindakan lebih berhati-hati. Sebab kita bukan saja berdepan dengan masalah COVID, rakyat memerlukan bantuan dengan segera. Jadi kalau kita menentang, membotol tuli, mengambil keputusan menentang, terus membotol tuli walaupun beberapa syarat kita telah pun dipenuhi pada dasarnya, itu menandakan kita tidak bertanggungjawab terhadap kebajikan rakyat. Rakyat akan menuduh kita sebagai orang yang lebih berpolitik daripada memikirkan tentang rakyat ya. Kita lebih kepada nak lawan je. Walaupun yang kita tuntut tu telah dipenuhi pada dasarnya, kita masih juga nak lawan. Bermakna tidak perlulah kita letakkan 6 syarat dan sebagainya kalau kita dah mengambil keputusan nak lawan. Jadi kita letakkan syarat ini, kita nak tengok adakah sekalian serius untuk memenuhi apa yang kita minta. Jadi pada peringkat dasarnya, mereka telah membuat pindaan di saat-saat akhir, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa mengambil keputusan juga di saat-saat akhir ya. Jadi orang ramai tanya kenapa pula Datuk Seri Anwar Ibrahim buat keputusan last minute ya, menjadikan keadaan cecah merebah. Jawapannya mudah, iaitu bila tindakan kerajaan juga dilakukan di saat akhir, maka tindakan kita juga perlu dilakukan di saat-saat akhir. Macam kita main bola jugalah kan, bila pihak musuh, pihak lawan membuat taktikal, mengubah taktikalnya di minit-minit akhir perlawanan, sudah semestinya pasukan kita ya, jurulatih akan memikirkan strategi yang baru, bagaimana nak menghadapi strategi pihak lawan yang telah mengubah strategi. Maka kita terpaksa ubah
strategi kita. Jadi jangan pertikailah. Kenapa pula dulu masyarakat bagi kata lain, bila sampai ke parlimen kita kata lain, ya. Kerana bergantung kepada strategi pihak lawan. Kerana pindaan di saat-saat akhir ini juga tidak pernah berlaku sebelum ini, ya. Sebab itu dulu kita tolak. Apa yang mereka bentangkan dalam bentang bajet, itulah yang juga akan digulungnya, akan dipertahankan. Tetapi kali ini berbeza. Mereka, Menteri Kewangan bentang lain, di akhir penggulungan membuat pindaan, banyak pindaan, ya. Dan di mana mereka memenuhi tuntutan kita, termasuk juga tuntutan daripada pihak UMNO. Jadi itu menggambarkan kerajaan ini lemah, bagi takut sekali dengan suara-suara yang dibawa oleh wakil-wakil rakyat kita. Jadi inilah politik yang sihat, ya. Yang sihatlah, bermakna inilah suara wakil rakyat yang kita bawa, ya, menuntut kerajaan sehingga kerajaan terpaksa tunduk dengan tuntutan yang kita bawa. Jadi sebab itu dibenarkan untuk bajet ini terus dibahaskan di peringkat kementerian, dan seperti mana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita akan terus menentang dalam setiap kementerian, ya, sekiranya apa yang dibawa oleh kerajaan itu jelas, ya, tidak membawa kebaikan kepada rakyat ataupun peruntukan itu lebih kepada menguntungkan, ya, kepentingan parti mereka, maka kita akan menentang. Soal menang undi tak menang undi itu soal lain, ya. Kerana kita dah biasa dengan kalah undian di parlimen. Tetapi rakyat nak tengok, adakah kita betul-betul serius nak menentang setiap pembaziran? Adakah kita ni, Parti Harapan, serius membuat teguran terhadap perkara-perkara yang kita lihat tak betul? Jadi ini yang kita telah buktikan sepanjang perbahasan, ya, walaupun dikatakan kita sentiasa kalah, ya, kita sentiasa kalah. Yalah, kalau kita sentiasa menang, sudah pastilah kita dulu tak tumbang dalam kerajaan, kan. Jadi dah biasa dengan kekalahan ini, ya, dengan undian dia tak datang, ya, dengan sabotaj daripada rakan-rakan kita, ya. Seperti contohnya seperti warisan, ya, mereka tak datang masa mengundi bukan kerana nak fikirkan masalah rakyat, ya. Bila ditanya kenapa tak datang, mereka tak puas hati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini saya rasa amat duka cita lah, ya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pimpin warisan seperti Syafiq Afdal yang lebih memikirkan tentang dendam peribadinya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga tak sanggup untuk menghadapi undian di parlimen. Jadi kita mengharapkan supaya esok, itu tarikh yang penting di akhir-akhir pembentangan bajet ini, ya, kita harapkan semuanya hadir, ya. Dikabarkan Tengku Lee pun tak nak hadir, saya tak faham lah, ya, sama ada dia hadir atau tidak. Dalam PC tadi pun saya tak dengar dia sebut sama ada dia hadir atau tidak. Jadi kalau tak hadir bermakna tidak ada komitmen ataupun tidak ada keikhlasan untuk menentang keseluruhan bajet yang telah dibentangkan oleh setiap kementerian. Jadi kalau tak bersetuju, kalau kita tak bersetuju dengan langkah kerajaan sepanjang perbahasan tentang bajet ini, maka kita kena tunjukkan, kena buktikan, iaitu kita kena hadirlah menolaknya. Bukan kita tidak hadir. Kalau kita tidak hadir bermakna kita orang yang tidak berani ataupun kita cuba bermain selamat, ya. Nak sokong tak mau, tak sokong tak mau, tak hadir, ya. Jadi ini akan memberikan keuntungan kepada pihak kerajaan Perkhidmatan Nasional. Jadi esok juga adalah penentu untuk melihat keikhlasan ataupun keberanian UMNO dalam membuat keputusan. Sebelum ini kita dengar banyak rungutan dari beberapa orang pimpinan UMNO, ya, tentang pelaksanaan beberapa dasar kementerian, ya, bajet dalam moratorium, dalam QSP, banyak lagi. Kita dengar keluhan-keluhan daripada beberapa pimpinan UMNO yang masih tidak berperhati, termasuk Najib, Zahimidi dan beberapa pimpinan lain, ya, yang mempertikaikan beberapa tindakan kerajaan Perkhidmatan Nasional, ya. Tetapi hanya sekadar di mulut sahaja, ya. Adakah mereka berani bertindak untuk menentang kerajaan Perkhidmatan Nasional ini? Hendaklah dibuktikan pada hari pengundian, ya. Kalau akhirnya, ya, masing-masing semua menyerahkan nasib masing-masing kepada Muhyiddin Yassin, maka akhirnya mereka akan menjadi ahli parlimen yang menjadi pak turut, ya, hanya pandai bercakap di kalangan ahli mereka saja, tetapi bila berdepan dengan musuh sebenar, mereka jadi takut dan juga gemetar, ya. Akhirnya dengan kekuasaan yang ada pada Muhyiddin Yassin,
walaupun dikatakan tidak mendapat majoriti, seorang Perdana Menteri yang tidak mendapat majoriti yang sebenarnya, tetapi UMNO terpaksa merutut dengan Muhyiddin Yassin. Jika ini berlaku pada esok, inilah menentukan bahawa UMNO adalah sebuah parti yang seharusnya tidak boleh lagi diharapkan oleh rakyat untuk membela nasib mereka, kerana berdepan dengan Muhyiddin Yassin yang tak ada sokongan pun, UMNO masih tidak berani untuk menunjukkan bahawa UMNO adalah parti keramat yang selalu mereka war-warkan. Apakah keris UMNO ini telah pun tumpul ataupun patah berdepan dengan bunga raya ini. Okey. Azman bakal lawan tak lawan katanya. Anwar Yusof terbaik Tuan Rajani Said. Apa cerita di Parlimen siang tadi? Apabila nak tiba sesi pengundian, tiba-tiba muncul pula beberapa lembaga itu biasalah. Tentang lembaga berpakaian putih. Satu makhluk yang menjadi misteri di Parlimen pada hari ini, yang menjadi bahan ketawa satu dunia. Sebab apa jadi bahan ketawa? Bukan kerana kehadiran mereka, saudara. Kerana sikap ataupun pendirian kerajaan seolah-olah tidak tegas dalam menghadapi COVID ini. Pada awalnya mereka hanya membenarkan 80 ahli parlimen saja hadir. Atas alasan demi keselamatan rakyat. Demi keselamatan rakyat. Maka 80 orang sahaja dibenarkan dimasuk parlimen. Demi keselamatan rakyat, maka parlimen dipendekkan masa untuk berbahas sehingga pukul 2 petang. Ini semua atas alasan demi keselamatan rakyat ni, demi kesihatan. Maka diadakan pelindung cermin di setiap ahli parlimen, dijarakkan dan sebagainya. Tapi libat 80 orang. Setiap perbahasan 80 orang. Cuma sepatah hari mengundi saja dibenarkan masuk semua sekali. Yang sebenarnya pengundian ini adalah tak sepenting mana. Yang paling penting sekali adalah waktu perbahasan. Pengundian ini dia hanya bergantung kepada jumlah berapa yang ada. Tetapi nak menentukan dasar ataupun menentukan apa perkara itu berjalan dengan baik atau tidak, itu di waktu perbahasan. Setiap ahli parlimen nak dengar daripada menteri. Kemudian nak bahas, nak tegur, nak perbaiki. Jadi mereka bersuarakan apa yang rakyat suarakan kepada mereka untuk dibawa ke parlimen. Tetapi kalau rakyat dah suarakan kepada mereka, mereka pula tak boleh dah masuk ke parlimen kerana parlimen dihadkan pada 80 orang. Jadi tidak berfungsi peranan mereka sebagai wakil rakyat. Pada mulanya kita lihat agak tegas. 80 orang saja yang boleh. Kemudian dipendekkan masa. Jadi seolah-olah kita begitu tegas sekali dalam menghadapi COVID. Tetapi bila berdepan dengan pengundian, kita dah mula jadi goyang. Bila dengar macam ni ada perancangan untuk menolak bajet dan kemungkinan kerajaan akan kalah dalam undian nanti, maka mahu tak mahu di saat-saat akhir ini terpaksalah beberapa makhluk asing yang sepatutnya tidak boleh keluar daripada rumah. Nak pergi pasar pun tak boleh, nak pergi mana pun tak boleh. Tapi dibenarkan pergi ke parlimen, dan sanggup menyediakan ambulan untuk mereka bawa ke parlimen. Sediakan bilik khas pula untuk mereka. Jadi kalau macam itulah keadaannya, lebih baik kita benarkan daripada awal lagi keseluruhan ahli parlimen ini berada dalam parlimen. Sebab ketika parlimen mula bersidang, semua ahli parlimen dah dipersahkan tidak ada. Tidak ada masalah, semuanya okey. Semuanya negatif daripada COVID. Tidak ada masalah untuk masuk parlimen. Tapi dalam tidak ada masalah itu pun dihadkan kepada 80 orang. Tetapi sekarang ini yang dah confirm ada kesan, ada kesan yang diarahkan duduk di rumah saja, boleh pula dibawa ke parlimen. Pakai PPE dan sebagainya, naik ambulan dan sebagainya. Jadi benda inilah yang menjadi bahan ketawa kepada seluruh dunia tentang parlimen kita. Kalau kamu betul-betul tegas tentang COVID, tegas daripada mula sampai ke akhir. Bukan waktu-waktu penting kamu langgar, waktu-waktu itu suka hati. Jadi ini yang jadi bahan ketawa, dan ini membuktikan kepada dunia luar bahawa betul lah kerajaan yang ada sekarang, kerajaan yang tidak mendapat sokongan kukuh, sokongan yang minima sekalipun daripada ahli parlimen, sehingga terpaksa membawa orang-orang yang tidak boleh datang ni
naik ambulan untuk hadir ke parlimen. Kalau boleh ya, 2 orang ahli parlimen yang dah meninggal tu pun kalau boleh mereka nak gali kuburnya, nak bawa roh-roh ni datang ke parlimen untuk mengundi. Sampai ke tahap inilah kerajaan kita, dan ianya amat memalukan. Jadi saya nak seru, pertamanya tahniah kepada Majlis Setiausaha Parti Harapan yang telah mengambil keputusan untuk menyeru semua ahli parlimen agar menolak pengundian bajet yang mungkin diadakan esok ataupun lusa. Dan kita cuma tumpuan rakyat sekarang ini adalah tertumpu kepada keberanian parti UMNO dan parti-parti lain yang selama ini hanya bercakap tak puas hati, macam-macam mereka perkatakan. Esok kita nak lihat sama ada mereka berani atau tidak membuat keputusan ini. Kalau mereka tidak berani, bagaimana selama ini mereka hanya menipu rakyat sebagai ahli parlimen, mereka berdepan dengan rakyat, mereka konon-kononnya menjadi hero, tidak setuju dengan tindakan kerajaan yang menjadikan kerana birokrasi dalam KSP, rungutan masyarakat tentang bertukarnya untuk memperolehi wang ke BSP, moratorium dan berbagai syarat yang dikenakan menyusahkan rakyat. Jadi setelah mereka dihero pada rakyat, tapi di depan di saat parlimen ini akhirnya mereka tunduk dan menyembah kepada Muhyiddin Yassin. Jadi Parti Harapan, kita jelas dalam setiap tindakan kita menyokong bersebab, dan kita membantah juga mempunyai sebab. Bukan kerana bantah kerana kepentingan politik, dan menyokong juga bukan kerana kepentingan politik, tetapi semuanya untuk memberitahu kepada rakyat Parti Harapan ini adalah parti yang akan berpolitik pada ketikanya, dan pada ketika yang masa yang bukan berpolitik, kita tidak akan berpolitik. Kita akan memikirkan tentang nasib rakyat, tentang nasib rakyat. Okey, Bibi Sabariah, Datuk Seri Ibrahim terbaik katanya. Okey, Dak Zairil, share up katanya Azimi bin Alias juga bersama kita. Speaker Merenam Jokef, cakap Hindustan pula Azman Bakar, okey, Aleng Sugi, salam reformasi lawan tetap lawan. Okey. Jadi ramai yang tanya tiba-tiba petang tadi Mahathir bersama dengan Kuli mengadakan PC di Yayasan Al-Bukhari. Jadi ramai yang tersenanti bila dah panggil PC ni, kebiasaannya ada satu-satu perkara yang nak diumumkan, perkara besar yang nak diumumkan. Jadi ramailah wartawan akan datang jadi tumpuan kepada PC dan tadi mungkin mereka memikirkan adakah Mahathir dan Kuli akan mewujudkan satu gabungan parti baru, sebab semua tahu Parti Pejuang sampai sekarang ini pun tak diluluskan. Kemungkinan sukar nak lulus Parti Pejuang pasal sekarang ini mereka ada 4 orang MP saja. Jadi nak lantik pengerusi Mahathir, presiden anak dia. Kemudian ada lagi 2 ahli parlimen, takkan nak lantik SU, dan seorang lagi siapa? Ketua Penerangan. Yang lain kan. Jadi problem juga yang dikatakan Mahathir ni hebat, nak tubuh parti sendiri pun tak cukup quorum kan. Tapi cita-cita tinggi, nafsunya tinggi, perasaannya lebih. Dialah paling hebat. Tidak ada orang lain hebat di Malaysia ni selain daripada aku, kata Mahathir. Tapi nak tubuh Parti Pejuang pun tak cukup quorum. Jadi sebab itulah terawang-awang Parti Pejuang tak boleh didaftarkan. Jadi bermacam ikhtiar dilakukan, terpaksa panggil warisan. Warisan yang pada asalnya dijanjikan kepada rakyat Sabah ini parti adalah Parti Sabah. Sabah untuk Sabah. Sabahan for Sabah, macam-macam lah slogan kata untuk nak menarik rakyat Sabah supaya menyokong warisan. Warisan tidak akan warisan adalah untuk orang Sabah, Sabah untuk negeri Sabah, untuk orang Sabah. Orang Sabah jangan dikuasai oleh orang Kuala Lumpur. Ini slogan-slogan Safi Abdal sewaktu menghadapi pelarian negeri Sabah. Maka sentimen anti Semenanjung dimainkan. Jangan ada campur tangan daripada Kuala Lumpur. Kita Sabah, kita kena jaga orang Sabah. Tapi akhirnya mereka tewas dalam perayaan negeri Sabah, dan akhirnya Kuala Lumpur juga yang mentadbir Sabah.
ya. Parti Bersatu, ya. Parti Bersatu juga yang ke-SI Sabah, dan Parti Bersatu itu adalah parti daripada Kuala Lumpur. Kalau bagi pada UMNO pun tetap juga parti daripada Kuala Lumpur, ya. Jadi isu sentimen seperti ini tak laku sekarang ini. Maka bila mereka melihat Mahathir dah lemas di Semenanjung dan Mahathir perlu diselamatkan, maka sebab itulah ada cadangan daripada Syafiq Abdal untuk memperluaskan warisan masuk ke Semenanjung. Kita tidak ada masalah sebab kita dah menghadapi banyak parti politik di Semenanjung sebelum ini, ya. Macam-macam parti dah wujud dan macam-macam parti pun dah berkubur, ya. Sekarang kita masih lagi ada parti Putra, baru tubuh ni parti Muda. Sebelum ni kita juga ada parti Kita, macam-macam, ya. Parti yang lahir di negara kita. Tetapi beberapa parti saja yang kekal sehingga sekini, yang tetap mendapat sambutan daripada rakyat dari masa ke semasa, ya. Yang lain semuanya berkubur. Jadi kalau warisan bercadang nak datang ke Malaysia, nak datang ke Semenanjung, memperluaskan parti mereka ke Semenanjung hanya kerana untuk menyelamatkan seorang manusia bernama Mahathir Mohamad, kita alu-alukan mereka datang ke Semenanjung, ya. Kita alu-alukan mereka datang ke Semenanjung. Jadi logo Gunung Kinabalu ke logo apa tu, kalau boleh buang lah, ya. Dan nak masuk Semenanjung, kena logo tu kena sesuai sikit, kan. Jadi dalam kempen-kempen yang akan datang, dah tak boleh dah nak main, ya. Sabah untuk Sabah, Sabah untuk Sabah. Dalam sekali orang Sabah pun nak dapatkan undi atau penyokong ke Semenanjung. Ini yang saya kata hipokrit, ya. Corang kata bukan untuk rakyat tetapi untuk parti mereka, ya. Bila mereka rasa mereka nak kuasa, mereka sanggup tipu rakyat Sabah, mengatakan parti ini parti Sabah, rakyat Sabah mesti jaga Sabah. Tapi bila mereka dah hilang kuasa, mereka dah dapat kembali kuasa, nak perluaskan kuasa mereka, mereka tinggalkan Sabah, mereka nak masuk ke Semenanjung balik semula, ya. Jadi baguslah, boleh datang Semenanjung. Dan PKR pula, ya, Parti Keadilan yang dah lama juga bertapak di Sabah. Semua kawasan parlimen di Sabah pun kita ada cabang. Bila warisan masuk ke Semenanjung, kita akan perluaskan, ya, Parti Keadilan di Sabah. InsyaAllah satu hari nanti, ya, Sabah akan diperintah oleh Parti Keadilan. Ini ada hikmahnya juga, ya. Bila warisan meninggalkan gelanggangnya dan mereka berpindah ke gelanggang di Semenanjung, kita yang telah ada di Sabah akan memperluaskan pengaruh kita di negeri Sabah. Sebab itu pada saya, ada baiknya juga warisan datang ke Sabah, ya. Mereka boleh lantik Tun sebagai pengurusi warisan, ya. Sebab kita pun kesian juga tengok Tun, kan. Jadi pengurusi parti yang beliau sendiri asaskan, yang beliau sendiri tubuhkan, iaitu Parti Bersatu, akhirnya beliau ditentang keluar oleh Bersatu. Walaupun beliau sebagai pengasas, beliau sebagai pengerusi, tetapi dicampak, ditendang dengan hina sekali oleh parti yang beliau asaskan, ya. Kalau dia pecat oleh Presiden ataupun Majlis Kerja Tertinggi pun tidak ada masalah. Tetapi hanya sekeping surat yang hanya dikeluarkan oleh Setiausaha Kerja Penegak Bersatu saja, maka pengerusi Bersatu ini terpelanting keluar. Kemudian masih nak jadi ketua juga, ya. Terpaksa menubuhkan parti baru yang dipanggilkan Parti Pejuang. Maka lantik diri sendiri juga sebagai pengerusi, anak sebagai presiden. Sepatutnya lantiklah satu lagi anak dia, kan. Dia ada lagi Mirzan ada, kan, anak dia, ya. Marina ada. Masuklah, lantiklah Marina Mahathir sebagai ketua wanita pejuang, kan. Barulah cukup quorum. Bolehlah jumpa RS untuk daftar. Sekarang masalahnya tak dapat daftar. Kemungkinan quorum tak cukup pasal ada Mahathir pengerusi, presiden anak dia Mukhris, kan. Jadi masalah sikit lah, ya. Jadi saya sarankan supaya Tun panggil balik Mizan, Mukhzani, ya, anak-anak dia ramai yang jutawan belaka tu masuk dalam pejuang, berilah jawatan, ya. Dia pengerusi, presiden bagi kepada Mukhris, ya. Kemudian nantilah ketua pemuda ke cucu dia ramai, kan. Ketua pemuda Mukhzani nanti sebagai ketua penerangan, Mizan nantilah sebagai bendahari, ya. Marina Mahathir nanti sebagai ketua wanita. Jadi agak cukup sikit quorum, bolehlah daftar dekat RS, ya. Kemudian David Dada, katalah saya ini pimpin yang paling hebat sekali di Malaysia, ya.
kami anak beranak akan menentukan Malaysia menjadi sebuah negara sebagai kembali menjadi Tiger Asia. Okey. Itu tentang Mahathir ya. Tentang Mahathir dengan kuli, kita pun dah tahu petang tadi mereka buat PC, tak ada apa-apa pun ya. Jadi wartawan nampaknya seperti kecewa kerana tidak ada perkara baru yang diumumkan dalam PC selain daripada dia merapu, merepek tentang ekonomi negara yang semakin menguncup, rakyat susah. Kalau setakat nak kata ekonomi negara menguncup, rakyat susah, benda ni dah disembang dalam parlimen hari-hari. Ya? Lebih baik buat live Facebook macam saya ni, buat kat rumah kan. Ceritalah 1 jam, 2 jam tentang ekonomi. Ya? Tengku Razali cerita kat Gua Musang, Mahathir bercakap dari Langkawi ataupun daripada Yayasan Al-Bukhari buat live berdua. Apa masalah? Tak payah nak susahkan wartawan datang waktu PKP ni nak bergerak keluar ya. Tertumpu dekat Yayasan Al-Bukhari nak mendengar berita ya. Kalau kita lihat atas meja dia tadi penuh dengan mikrofon wartawan. Ini mesti ada parti baru ya, satu perkara yang gempar. Rupanya dia nak cerita tentang ekonomi negara dan sebagainya. Tapi di sebalik itu ada matlamatnya, iaitu akhirnya dia beritahu bahawa sepatutnya kerajaan ini dipimpin oleh bukan lagi berdasarkan kepada parti tetapi berdasarkan kepada kepimpinan ya. Maka dia pun ceritalah dialah orang yang begitu prihatin dengan masalah negara. Ramai yang jumpa saya, dia kata tokek-tokek usahawan jumpa saya, tolonglah Tun selamatkan negara ini ya. Di sini dia mengaku bahawa dia kebanyakan dihadapi oleh orang-orang tokek-tokek. Korporat. Korporat bukan fikir masalah rakyat. Ekonomi teruk dia fikir tentang bisnes. Sekarang bisnes mereka dah merudum, dah teruk. Jadi korporat-korporat ini yang biasa makan dengan daripada tangan Tun, sudah pastilah akan jumpa dengan Tun, mengeluh, tolonglah selamatkan ya. Inilah modal Tun. Kita masih ingat lagi suatu kita dalam Patah Harapan, suatu kita berkempen PRU 14 yang lalu ya. Inilah ceramah-ceramah yang inilah modal ceramah yang Tun bawa setiap kali beliau menjelajah ke semua negeri. Inilah modal dia. Dia kata saya orang ramai jumpa saya bukan nak politik, saya dah 95 tahun. Saya nak apa lagi? Saya dah jadi Perdana Menteri. Tapi ramai orang jumpa saya, datang rumah saya untuk minta saya selamatkan negara ini. Kerajaan tu laptop kerasi. Suruh saya kembali. Ramai jumpa saya. Modal ini sebelum PRU 14 yang lalu telah pun didendangkan oleh Mahathir Mohamad. Ya? Dan akhirnya rakyat percaya. Dan kita juga percaya. Dan kita yakin Tun ikhlas ya, untuk melakukan perubahan kepada negara kita. Maka kita angkat dia jadi Perdana Menteri. Rakyat beri mandat untuk dia jadi Perdana Menteri. Tapi tuan-tuan lihat, apa yang dia buat sama dengan jadi Perdana Menteri. Dia dalam kerjaan Patah Harapan. Selain daripada memburukkan imej Patah Harapan, ya sebagaimana yang kita ketahui, Patah Harapan asalnya ditubuhkan keadilan, ADAP, amanah, prinsip dan dasar asas utama kita dalam melakukan reformasi, perubahan kepada negara kita. Dalam semua sistem, ya, nak kita lakukan reformasi. Ini asas perjuangan, ya, dan kekuatan pembangkang ketika itu pun berasaskan kepada perjuangan reformasi. Ini tidak boleh kita nafikan, ya. Perjuangan reformasi, kekuatan kita sejak tahun 98 kita mengasah, ya, memperkuatkan parti ini sehingga parti ini menjadi kerajaan, dan kita berikan peluang kepada orang yang bukan ada dalam reformasi untuk menjadi Perdana Menteri. Kenapa? Kita yakin bahawa orang tua ini ada pengalaman pertamanya, ya, beliau punya pengalaman sebagai Perdana Menteri, dan kita yakin beliau dah semakin tua, tentulah berubah, ya, sanggup mengikut apa yang kita perjuangkan di dalam Patah Harapan sebelum ini. Maka mereka diangkat, Mahathir diangkat jadi Perdana Menteri. Tapi yang mereka lakukan, ya, apa yang Mahathir lakukan, kita dapat lihat sikit demi sikit, ya, telah menghancurkan banyak harapan kita, ya, harapan kita, sehingga menyusahkan kita untuk berdepan dengan rakyat. Maka nama Patah Harapan itu tercemar kerana ianya, ya, dipimpin oleh manusia yang bernama Mahathir Mohamad. Kita dah beri dia peluang. Sebelum PRU dia telah merayu kepada rakyat untuk beri dia peluang, untuk beri Patah Harapan peluang. Ya, ramai orang jumpa dia untuk dia selamatkan negara ini, dan dia diberi amanah, ya, diberi tempat dan kerusi untuk melakukannya. Tetapi
beliau lebih kepada berpolitik sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri. Apa saja yang beliau lakukan, plan dan perancangannya adalah untuk menentukan bahawa beliau akan terus menjadi Perdana Menteri, dan Anwar Ibrahim sudah pasti tidak akan menggantikan beliau sebagai Perdana Menteri. Ini berada dalam perancangan Mahathir Mohamad. Beliau tidak merancang untuk melaksanakan agenda reformasi seperti yang kita janjikan kepada rakyat. Kerana awal-awal lagi di Parlimen, Mahathir Mohamad mengatakan manifesto itu bukannya kitab suci. Di situ saja telah mengecewakan kita ketika itu. Kita lihat, kalau kamu tidak boleh laksanakan ataupun kamu terbatas untuk melaksanakan janji manifesto, jangan sampai kamu kata manifesto itu bukan kitab suci. Kerana semua tahu, tidak ada kitab suci selain daripada Al-Quran. Orang Islam beriman dengan Al-Quran. Tidak ada kitab suci selain daripada Al-Quran. Jadi tak perlu kamu sebut manifesto ini bukan kitab suci. Tetapi Al-Quran juga menuntut janji-janji kita itu wajib kita tunaikan. Itu adalah satu kewajipan. Kalau kamu tidak boleh tunaikan atas sebab-sebab tertentu, kamu kena berikan hujah dan alasan kepada rakyat kenapa kamu tidak dapat lagi melakukan apa yang kamu janjikan. Kena beritahu rakyat supaya rakyat boleh menerimanya, supaya rakyat boleh bersabar untuk menanti bilakah janji-janji ini akan dipenuhi. Kalau tak dapat dipenuhi, kita kena sebut kenapa kita tidak boleh memenuhinya dan apa alasan kita dan bila kita boleh dapat memenuhinya. Bukan sekadar melepaskan alasan bahawa manifesto bukan kitab suci. Bila Mahathir berpegang kepada perkataan ini bahawa manifesto bukan kitab suci, sebab itulah beliau sering menganggar janjinya untuk menyerahkan jawatan kepada Anwar Ibrahim. Sebab pada beliau janji itu pun bukannya kitab suci. Beliau cuba nak bawa cara pemerintahannya sendiri. Sikit demi sikit beliau cuba melanggar apa yang kita sepakati bersama. Ini cara Mahathir. Dan beliau jadi rosak kerana kita juga, pimpinan kita berada dalam kabinetnya juga, masih yakin bahawa Mahathir mampu menjadi seorang Perdana Menteri. Jadi bila kita di bawah ni buat desakan supaya Mahathir lepaskan jawatan kepada Anwar Ibrahim, seperti mana dijanjikan, orang ramai yang marah pada kita. Oh, ini suara-suara mendesak ni ejen-ejen Anwar Ibrahim. Padahal Anwar Ibrahim tak sebut pun. Memang Anwar Ibrahim tak sebut. Tapi kita di bawah ini kita tahu janji tadi buat. Kan ini dijanjikan kepada kita. Apa janjinya? Mahathir adalah Perdana Menteri sementara. Sehingga Anwar Ibrahim dibebaskan. Dapat pengampunan. Kemudian Anwar Ibrahim akan bertanding sebagai ahli parlimen. Menang ahli parlimen, Anwar akan diangkat sebagai Perdana Menteri. Itu janjinya. Memang tidak ada tarikh yang ditentukan. Tidak ada tarikh yang ditentukan. Ada hitam putih mengatakan bila sepatutnya Mahathir mesti serah pada Anwar. Memang tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab proses pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak ada siapa yang dapat tentukan berapa lama proses itu boleh berlaku. Kerana banyak kita lihat sebelum ini proses pengampunan ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bertahun-tahun baru dapat lakukan proses pengampunan ini. Sebab itu tidak dapat tarikh ditentukan bila Mahathir nak perlu letak jawatan serah kepada Anwar Ibrahim. Tetapi semangat dalam perjanjian itu adalah Perdana Menteri sementara adalah Mahathir Mohamad. Dan tugasnya mengeluarkan Anwar Ibrahim mendapat ampunan di Tuan Agong, sekiranya Agong perkenan, kemudian melayakkannya bertanding di Parlimen dan perlu menang untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Dan semua ini telah dilalui oleh Anwar Ibrahim. Dan selepas itu Mahathir masih buat lagi tak tahu. Kalau kita tengok dalam YouTube, banyak ucapan Mahathir kata saya ni tak sampai 2 tahun. Bagi tahu setahun setengah. Ada dalam YouTube dia janji 2 tahun. Macam-macam. Kemudian ubah balik kata selepas ekonomi pulih. Kemudian selepas APEC dan sebagainya. Di sini kita dah lihat Mahathir sudah mula sedikit demi sedikit untuk melalaikan kita semua. Untuk melupakan janji-janji yang pernah dilafazkannya. Sebab itu PC dia pilihan tadi tidak mendapat apa-apa sambutan daripada rakyat. Tidak ada apa yang boleh kita banggakan. Kalau kita lihat PC tadi pun penuh dengan komen-komen negatif terhadap beliau. Kerana beliau bukan tidak diberi peluang.
Tidak perlulah beliau petang tadi cerita ada orang jumpa dia supaya dia jadi Perdana Menteri balik, pulihkan negara. Tak perlu sebab dia telah pun diberi peluang. Dia di antara manusia yang amat bertuah dalam negara kita. Kerana mendapat menjadi Perdana Menteri, bukan mencipta rekod Perdana Menteri paling lama selama 20 tahun. Cipta rekod Perdana Menteri paling lama selama 20 tahun. Bahkan mencipta rekod Perdana Menteri yang 2 kali diberi peluang menjadi Perdana Menteri. Ya? Orang lain tak ada. Melainkan Mahathir Mohamad dapat peluang ini di negara kita, di Malaysia ini. Ya? 22 tahun menjadi Perdana Menteri dan 22 tahun menjadi Perdana Menteri kali kedua. 22 bulan menjadi Perdana Menteri kali kedua. Ya? Bahkan tak cukup. Masih lagi sekarang ni merengek-rengek. Ya? Mengatakan bahawa tidak ada orang lain lagi yang lebih layak menjadi Perdana Menteri selain daripada beliau. Dan sekarang ni beliau seret seorang lagi. Orang tua daripada Gua Musang yang selama ni bertapa dalam Gua Musang, dia seret orang tu ni buat keluar. Walaupun orang ni dulu musuh ketat dia. Ya, bertarung dengan Tengku Razali bukan pertarungan kecil-kecil tuan-tuan. Ya, pertarungan Mahathir dengan Tengku Razali ni sampai UMNO itu haram. Sampai UMNO itu terpaksa diharamkan akibat dia pertarungan dua manusia ini. Ya. Akibat daripada kuasa, perebutan kuasa dua manusia ini, ahli-ahli UMNO menerima akibatnya. Ya. Ketika itu UMNO ada sebuah parti yang kuat, tunjang kepada kerajaan ketika itu. Tapi tergamak Mahathir mengharamkan parti UMNO apabila beliau mendapat saingan, ya, yang dan juga cabaran daripada Tengku Razali. Akibat dari pertarungan mereka berdua, Mahathir haramkan UMNO ni, sebuah parti keramat orang Melayu ketika itu. Ya, kerana apa? Kerana dendam politik. Kerana kerakusan kuasa. Ini perangai Mahathir. Beliau sanggup lakukan apa sahaja, ya, asalkan terlunas, ya, nafsu serakahnya, ya, untuk kekuasaan. Walau partinya sendiri, ya, parti yang pernah memecat dia dan mengambil dia balik, dan parti yang angkat dia sebagai Perdana Menteri, ya, beliau tak fikir. Beliau sanggup haramkan UMNO untuk menyekat kemarahan Tengku Razali. Kerana politik. Ya. Jadi tak peliklah sekarang ni apa yang dilakukan kepada Parti Harapan. Ya, tak pelik. Ya, kerana untuk menyekat Anwar Ibrahim. Kerana beliau telah lakukan ini, suatu nak menyekat Tengku Razali. Beliau sanggup haramkan UMNO. Tak pelik. Maka Parti Harapan cuba disabotaj oleh Mahathir Mohamad. Tapi kita bernasib baik. Kerana sewaktu beliau nak menghancurkan Parti Harapan ini, Anwar Ibrahim berada bersama dengan kita. Saudara bayangkan, ya, sekiranya selepas beliau menjadi Perdana Menteri, kita bayangkan kalau Anwar ketika itu masih penjara, tak dibebaskan, ya, tak mendapat pengampunan dan tempohnya panjang, ya, berada dalam penjara, dan ketika lepas langkah Sheraton, tindakan Mahathir ini sudah pasti boleh menghancurkan Parti Harapan. Kerana tidak ada pemimpin lain yang berani berdepan dengan Mahathir, ya, kecuali Anwar Ibrahim. Sebab itu beliau cuba nak hancurkan Parti Harapan. Apabila beliau meletakkan jawatan, beliau bersuara tentang sebuah kerajaan baru yang dipanggil Kerajaan Perpaduan, di mana beliau nak jadi Perdana Menteri. Beliau sebut bahawa kerajaan ini akan diwakili oleh semua parti politik. Tak ke UMNO ke, DAP ke, PAS ke, ya, akan bersama kerajaan, dan termasuk proporsional, ya, yang beliau akan nanti sebagai kabinetnya. Tidak ada lagi parti politik yang menguasai kerajaan. Ini harapan Mahathir. Selepas langkah Sheraton, sebab beliau mengumumkan letak jawatan, beliau masih lagi nak jadi Perdana Menteri, tapi bukan Perdana Menteri Kerajaan Parti Harapan. Kerajaan baru yang dipanggil Kerajaan Perpaduan. Itu cara nak bunuh Parti Harapan. Ya? Cara nak bunuh Parti Harapan, cara nak menyekat Anwar Ibrahim. Ini yang dilakukan sewaktu beliau bertarung dengan Tengku Razali dulu. Ya? Apabila beliau menang dalam pertandingan pemilihan UMNO, Presiden UMNO, dengan jumlah undi yang begitu tipis, dia merasakan bahawa keadaan tidak selamat. Ya? Bila-bila masa saja Tengku Razali akan lawan beliau sebagai Presiden UMNO. Ya? Beliau menang tipis itu pun kerana pengaruh Anwar Ibrahim di dalam UMNO ketika itu. Anwar berada dalam UMNO. Pengaruh Anwar ini sikit sebanyak menyokong Mahathir, mempertahankan Mahathir, menang tipis dengan Tengku Razali. Sebelum itu beliau dah bertarung dah dengan Musa Hitam, ya.
Sampai Musa Hitam lari letak jawatan, lari hilang diri, terus tak berpolitik. Jadi beliau rasa hebat lah ya. Beliau rasa bila beliau dapat menghalau Musa Hitam keluar dan tidak langsung berpolitik, bermakna beliau hebat. Beliau juara, tidak ada siapa berdepan beliau dalam politik. Maka beliau lakukan pada Tengku Razali dan beliau masih berjaya. Ya. Kerana apa berjaya? Kerana beliau haramkan parti UMNO ketika itu. Sebab beliau tahu Tengku Razali akan bawa budak UMNO masuk ramai-ramai. Ya. Jadi beliau haramkan. Bila beliau haramkan parti UMNO, Tengku Razali nak tubuhkan parti UMNO tak boleh. Pasal Mahathir dah wujudkan, dah daftarkan parti UMNO baru. Ya. Jadi cepatlah parti dia diluluskan sebab waktu itu dia Perdana Menteri. Ya, ROS bawah dia. Jadi dia daftarkan parti UMNO baru. Maka luluslah parti UMNO baru. Tengku Razali dia tak boleh lagi nak menggunakan nama UMNO. Maka Tengku Razali terpaksa menggunakan nama Parti Melayu Semangat 46. Kenapa Parti Melayu Semangat 46? Kerana UMNO ini ditubuhkan pada tahun 1946. Maka Tengku Razali pun tubuh parti baru Semangat 46. Konon-kononnya untuk bawa roh perjuangan ahli UMNO 1946. Tetapi orang Melayu biasalah ya, bila berdepan dengan keadaan macam ni, mana satu parti yang sebenarnya bawa perjuangan UMNO, UMNO baru ataupun Semangat 46. Kerana kedua tokoh ini memang tokoh UMNO pun. Tengku Razali dikenali oleh orang Melayu memang tokoh UMNO. Mahathir juga ada tokoh UMNO. Jadi menjadikan orang Melayu di bawah keliru. Mana satu parti yang harus mereka sertai. Ya, kerana kedua-duanya adalah daripada UMNO. Tengku Razali daripada UMNO, semua kenal. Ya. Tapi kerana yang pegang kuasa ketika itu siapa? Ya, yang pegang kuasa ketika itu adalah Mahathir Mohamad. Ya, maka apa pun jenama yang diberikan kepada parti Mahathir ini, orang Melayu ketika itu semua akan ikut. Kerana apa? Kerana kuasa dan kedudukan. Ya, kita orang Melayu ni pemikiran kita dalam politik macam tu. Ya, nak bandingkan dengan negara baju. Kita ni jenis politik kebanyakannya, ya, tak semua. Kebanyakannya adalah pandang siapa yang pegang, yang berkuasa. Kerana yang berkuasa itu ialah yang boleh beri kepada kita apa yang kita nak. Ya, kita tak pandang pada perjuangan, prinsip dan sebagainya. Ya. Jadi tak peliklah kalau ramai yang berfikiran apa pun jenama parti yang dibawa oleh orang, sekali Muhyiddin pun, ya, letak nama Bersatu, Lama Bunga Raya ke apa, orang sokong. Walaupun asalnya parti ni hanya 13 orang je yang menang pilihan raya. Ya, parti Bersatu ni 13 orang je yang menang PRU 14 yang lalu. Kemudian disuntik, ya, kerana dia ada kuasa, disuntik orang UMNO masuk lompat-lompat yang ada kes, ya, kes menerima duit 1 IDB pun ambil masuk. Ramai-ramai masuk dalam Bersatu. Suatu kita jadi kerajaan dulu, Mahathir bawa masuk ramai ahli parlimen UMNO kerana untuk meramaikan jumlah ahli parlimen dalam Parti Bersatu yang asalnya ada 13 orang. Tujuannya apa? Bila ramai Parti Bersatu ini, mana Parti Bersatu ini akan menjadi kuat dalam mata harapan dan parti ini akan dominan, ya, dan dapatlah menyekat Anwar Ibrahim. Itu saja. Ya. Pergi mana pun akhirnya Anwar Ibrahim menjadi musabab apa pun tindakan Mahathir adalah untuk menyekat Anwar Ibrahim. Ya, beliau sanggup menawarkan satu perjanjian, ya, tawaran yang tak masuk akal. Beliau nak jadi Perdana Menteri, bagilah 6 bulan. 6 bulan pun tak apa. Ya, lepas tu Anwar jadi Perdana Menteri lah. Bagi saya 6 bulan je. Ya, sampai ke tahap itu, saudara. Ya, masuk akal oleh kita. Ya, ada orang nak jadi Perdana Menteri selama 6 bulan. Kan? Kalau tidak ada muslihat dan juga tipu daya semata-mata. Sebab itu Anwar Ibrahim ni tidak boleh ditipu. Anwar Ibrahim tolak awal-awal. Tapi kalau orang yang berfikiran singkat, orang yang mudah dibeli, 6 bulan bukan lama. 6 bulan tak lama. Ya. Latihan askar di operation pun 6 bulan dia training. Tak lama pun. 6 bulan duduk makan celik, duduk tidur, makan tidur, 6 bulan Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi Anwar ni bukan boleh, ya, diperdaya oleh manusia 95 tahun ni. Ya. Sebab itu Anwar tolak. Jadi kemarahannya berganda-ganda kepada Anwar Ibrahim. Ya. Jadi macam-macam lah yang dilakukan. Ya. Angkat nama Syafiq Afdal lah. Ya. Langsung tak masuk akal. Biasalah ya, pemikiran orang kadang tua macam tu dah sampai ke tahap nyanyuk ni. Idea-idea yang kata-katun pun keluar. Ha? Tiba-tiba pula ya, bila Anwar dah cukup jumlah pergi jumpa istana, bawa ke istana,
bertemu yang Tuan Agong, tiba-tiba muncul kuli. Jadi satu pertanyaan. Tiba-tiba Tengku Razali pula masuk istana. Ya. Bila Anwar ada move Anwar saja, kuli akan muncul. Jadi samalah petang tadi. Ya. Bila dikabarkan bahawa Anwar akan melakukan sesuatu dalam masa terdekat, apatah lagi di Parlimen esok adalah hari mengundi, maka muncul sekali lagi kuli. Kali ini tidak ada lagi selindung-selindung. Kerana sebelum ini di istana, ramai yang tanya, apa muslihat kuli? Tiba-tiba muncul. Ya? Padahal itulah ya sebenarnya daripada plan Mahathir. Tapi ramai kata, betul ke ini plan Mahathir? Mahathir dengan kuli ni musuh ketat. Mana boleh berpakat? Ramai tak percaya. Tapi akhir-akhir ini, dua-dua pelakon ni tampil sendiri membuat PC. Maka betul lah. Bila ada sesuatu perkara, move Anwar, maka muncul kuli. Dan sekarang ini, kuli muncul di sebenarnya adalah pengarahnya. Ya, pengarahnya iaitu Mahathir Mohamad. Kalau tuan-tuan dengar PC hari ini, tak ada apa pun. Ya, semata-mata nak cuba mempengaruhi ahli parlimen. Kalau semuanya tolak bajet esok, kerajaan jatuh, maka kamilah orang yang layak untuk kamu angkat sebagai menteri. Itu saja. Ya. Secara terus terang hari ini wartawan tanya macam mana Tun kalau Tun dapat sokongan. Kalau orang sokong saya boleh jadi menteri, dia kata. Tengku Razali dia macam muka lah. Pasal Tengku Razali ingat Tun nak offer dia. Bagilah peluang Tengku Razali pula. Berapa kali kamu jadi menteri? Tapi Mahathir kan, siapa tak kenal. Selama je dia kata, kalau semua ahli parlimen percaya kat saya PM dah besok, dia kata. Ni Mahathir Mohamad. Tengku Razali duduk sebelah, kelat muka biru-biru ya kan. Nak tengok Tun punya perangai. Bila beberapa hari lagi Tun dah ngaku dia nak jadi PM lagi. Jadi Tengku Razali nak jadi apa? Nanti jadi TPM lah. Jadi inilah sebenarnya matlamat PC. Ya. Di saat-saat akhir, ya, cuba masih lagi berusaha dengan sedaya upaya untuk menyekat Anwar Ibrahim. Sedangkan esok bukan adalah penentu kepada usul percaya ataupun tak percaya pada menteri. Esok bukannya penentu untuk sama ada Anwar jadi PM atau tidak. Esok adalah pertarungan pertarungan untuk kita melihat sama ada UMNO betul-betul berani nak lawan Muhyiddin. Macam MPF dah confirm tolak. Tak payah ditanya lagi, tak payah dipersoalkan. PF dah confirm. Sekarang kita nak tahu UMNO, pendirian parti UMNO, beberapa MP UMNO yang selama ini bercakap di luar. Ya? Kita nak lihat besok sama ada mereka betul-betul berani atau tidak berdepan dengan Muhyiddin Yassin. Itu persoalan yang penting esok. Esok tidak ada kena-mengena, besok Anwar akan naik. Tak. Jadi besok mulalah kalau kita berjaya jatuhkan ataupun kita tak berjaya, maka kata plan Anwar gagal. Ini bukan plan Anwar jadi PM besok. Ini plan untuk menentukan sama ada ahli parlimen. Ya, sokong bajet keseluruhannya yang telah diperincikan oleh Setiap Kementerian. Kamu setuju tidak? Contohnya macam jasa. Betul, jasa telah dipotong daripada 80 lebih juta setahun menjadi 40 lebih. Separuh. Macam banyak potong. Tetapi sebenarnya 40 lebih itu pun masih tinggi. Masih tinggi. Ya? Dia pun cerdik juga. Awal-awal lagi dia letak tinggi. Kemudian bila orang marah, turunkan. Yang turun tu pun masih tinggi. Dia macam pasar raya jual barang murah lah. Ya? Buat promosi barang murah. Nak mengelirukan pembeli. Harga sepatutnya, katalah harga tu RM100. Nilai pakaian tu RM1. Awal-awal lagi letak 200. Ya? Awal-awal lagi letak harga barang pakaian itu RM200. Kemudian buat promosi potongan, ya, 70%. Masih lagi mereka untung. Kerana asal barang itu ada 100. Letak tinggi dulu 200. Jadi kemudian buat komisen, buat potongan berapa persen. Maka lihat seolah murah. Ini yang dilakukan oleh kerajaan Muhyiddin. Nak tipu kita. Letak bajet 80 lebih. Ya, supaya orang marah. Bila orang marah, turunkan sikit. Nampak seolah kerajaan ini prihatin. Maka 80 lebih tolak jadi 40. 46 juta, 40 lebih juta setahun untuk jasa. Ya, sedangkan 40 lebih itu masih tinggi. Jauh lebih tinggi daripada zaman UMNO menguruskan jasa dulu. Ya. Jadi kita dalam penghadapan bukan saja mempertikaikan jumlah potongan itu. Bahkan kita tak setuju sama sekali jasa itu diwujudkan.
Jadi UMNO pun dalam perbahasan parlimen masih mengatakan masih tinggi peruntukan ini. Kerana UMNO tahu, kerana mereka pernah berada dalam kerajaan dan pernah kenal jasa. Dan UMNO sendiri tahu jasa ini tugasnya adalah untuk membawa agenda politik. Bukan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan rakyat. Ya? Sebab tu UMNO juga mempertikaikan jumlah 40 juta lebih ini. Tapi apakah pertikaian itu akan diterjemahkan dalam undian yang diperlukan esok ataupun lusa? Ya? Kita nak lihat. Kita nak lihat sejauh mana keberanian UMNO untuk bersama dengan kita Partai Harapan untuk menentukan bahawa bajet yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin ini ditolak, sekaligus untuk membuktikan bahawa Muhyiddin Yassin sememangnya tidak mendapat sokongan, ya, tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri. Soal siapa pengganti Perdana Menteri itu soal bab kedua. Yang penting jatuhkan undi, menang, kita kena menang undi esok di Parlimen untuk menentukan bahawa apa yang Muhyiddin lakukan, ya, dalam pemandangan bajet ini ditolak oleh majoriti ahli Parlimen. Bila nak menentukan Perdana Menteri, itu perkara lain, ya, itu perkara lain. Terpulang kepada ahli Parlimen, ya. Seperti mana kata Tun, kalau ahli Parlimen bagi dia jadi Perdana Menteri, dia boleh jadi Menteri. Dia senang je, kan? Akhirnya bukan Anwar. Dia itu je. Kalau wartawan tanya tadi bagaimana kalau kita nak letak Syafiq Abdal jadi menteri, oh okey, dia bukan Anwar je. Sebab tu bila wartawan menyebut nama Anwar tadi, dia hanya jawab sepatah dua patah je, kan? Soalan-soalan lain, bab lain yang wartawan tanya panjang lebar dia ulas. Tapi bila wartawan sebut nama Anwar, dia jawab sepatah dua patah. Di situ kita lihat bagaimanalah, ya, perangai Mahathir Mohamad ini. Sehingga kan dalam PC-nya petang tadi pun tak habis-habis lagi duk sebut nama Najib, ya. Dendam dengan Najib ni, saudara. Ya Allah, kita pun bukanlah kawan, kita pun lawan Najib lama. Sebelum PRU 14 yang lalu, kita lebih lama lawan Najib berbanding dengan Mahathir. Ya, Mahathir lawan Najib berapa bulan sebelum PRU je bersama kita. Tapi kita lawan Najib ni masa Mahathir bersama Najib lagi. Ya, masa Najib jadi menteri, Mahathir sokong Najib, masa tu kita lawan Najib dah. Kita lawan Najib lama daripada Mahathir lawan Najib. Ya, skandal satu ADP ni kita dedahkan lama lagi sebelum Mahathir dedah. 2011 lagi Anwar dah dedah di Parlimen. Skandal satu ADP. Ya, cuma kemudiannya barulah didedahkan dengan lebih terperinci dan dijadikan satu bahan kempen kita kepada seluruh negara. Ya, kemudian Mahathir tumpang tuah aja. Di dalam keadaan kita dah kuat. Di dalam keadaan rakyat ketika itu dengan semangat nak jatuh kerajaan, dah begitu kuat. Dibuktikan dalam perhimpunan yang kita anjurkan. Perhimpunan bersih 1, 2, 3, 4. Ya. Mahathir muncul di saat bersih 5, tak salah saya. Di saat kita dah kemuncak nak Pilihan Raya masa tu. Ya, bersih yang terakhir sebelum Pilihan Raya. Barulah Mahathir muncul. Di saat kita dah siap rumah, dia basuh kaki masuk. Ya. Maka kemenangan kita pun kerana Mahathir. Kalau Mahathir tak ada ketika itu pun, Partai Harapan menang. Kalau Mahathir tak ada ketika itu. Jadi bukan kerana Mahathir. Sebab itu parti dia hanya menang 13 kerusi. Bagi bertanding 55 kerusi. Dia paling tinggi bertanding dalam Partai Harapan. Walaupun parti yang paling baru masuk dalam Partai Harapan, tapi kita beri dia peluang bertanding 55 kerusi Parlimen. 52 tak salah saya. 52 kerusi Parlimen. Ya, hanya menang 13. Maka orang-orang bersatu dakwa, oh PH ini tak kenang budi. Ya, kerana Mahathir lah yang bagi kemenangan di PH. Ya, ini orang tak betul lah ni. Ya, orang tak baca, tak mengikuti perkembangan politik. Ya, yang baru masuk bersatu. Tak tahu perkembangan politik. Tapi orang lama dia tahu. Orang UMNO pun tahu bahawa kemenangan PH bukan kerana Mahathir Mohamad. Ya, kemenangan PH bukan kerana Mahathir Mohamad, kerana rakyat telah menunjukkan kebangkitan. Ya, kebangkitan untuk menolak UMNO Barisan Nasional awal lagi, ya, sebelum kemunculan Mahathir Mohamad. Buktinya bila Mahathir bergerak sendirian tak dapat sambutan. Sebelum Mahathir bersama dengan PH, beliau cuba bergerak sendirian, ya, mengadakan gerakan dipanggil deklarasi rakyat. Tak dapat sambutan. Berapa tentangan
yang boleh perolehi. Itu pun dipertikaikan tantangannya. Betul tak betul? Ya? Tak ada sambutan. Ketika itu PH pun tidak terlibat dalam deklarasi rakyat. Cuma ada 1-2 individu saja yang ikut gerakan deklarasi rakyat. Kerana ketika itu PH berpendidikan bahawa deklarasi rakyat ini hanya untuk menjatuhkan Najib. Untuk melunaskan dendam peribadi Mahathir kepada Najib. Sedangkan PH mempunyai matlamat jauh daripada itu. Ya? Matlamat PH bukan untuk jatuhkan Najib semata-mata. Kita nak jatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dan kita nak kajian baru untuk kita melaksanakan agenda reformasi. Ini matlamat utama Parti Harapan. Bukan kerana pribadi, bukan kerana Najib, ya, bukan kerana pribadi Najib. Tapi Mahathir ini adalah berjuang kerana dendam pribadi beliau kepada Najib. Sebab itu deklarasi rakyat tidak menekankan tentang perubahan kerajaan. Dalam deklarasi rakyat itu adalah untuk menurunkan Najib sebagai Perdana Menteri. Bermakna turun Najib, Mahathir akan bersama dengan UMNO balik. Akan menentukan siapa Perdana Menteri daripada UMNO yang boleh beliau kontrol. Ya. Betul, beliau mungkin tidak berniat nak jadi Perdana Menteri semula ketika itu. Tetapi beliau mahu bahawa UMNO akan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, ya, akan menjadikan seorang Perdana Menteri yang boleh beliau tentukan, yang boleh beliau arah. Ya. Ini perangai Mahathir Mohamad. Dia tak jadi Perdana Menteri, tak ada masalah. Dia memang dah kaya dah pun. Dia sendiri pun tahu, dia tak perlu jadi Perdana Menteri. Tapi dia nak tampuk kekuasaan ini adalah orang yang boleh beliau kawal. Sebab itu dulu beliau angkat Pak Lah. Kalau ikut-ikutkan yang paling layak ganti beliau ketika itu adalah Najib lah. Kalau ikut kekakanan parti. Tapi beliau angkat Pak Lah. Sebab dia tengok Pak Lah ni jenis orang lurus bendul. Lihat pada wajah dia, jadi orang yang lurus. Jadi mungkin Pak Lah ni bolehlah saya kontrol-kontrol nak jadikan Pak Lah sebagai robot. Ya. Maka dia beri Pak Lah jadi Perdana Menteri. Dia ingat Pak Lah ni akan akur dengan semua kemahuan dia. Ya. Tapi malangnya Pak Lah ni buat hal dia lah. Ya. Waktu dia mengantuk dia tidur. Apa masalah dia? Yang lain tu tingkat 4. Waktu itu KJ yang uruskan. Ya. Siapa dah dapat projek dan apa jumpa tingkat 4 lah. Jumpa dengan KJ menantu dia. Ya. Dia ngantuk dia tidur, tidak ada masalah. Janji dia tak curi duit rakyat, dia kata. Orang ada juga orang tidur yang baik, ya. Orang tidur ni kadang dia tak ada masa nak mencuri. Tapi leka tidur lah. Tak adalah pembangunan, ya. Bila dia rasa duit tak ada, naik harga minyak. Masa Pak Lah jadi menteri dulu, bila duit tak ada, dia nak sebulan 2 kali naik minyak. Kerja tahun depan naik minyak lagi. 2-3 bulan naik lagi minyak, nak cari duit. Sebab dia bangun tidur je, tengok kantung negara dah kurang, naik minyak, dia kata. Ni Pak Lah. Tapi dia tak mencuri. Dia tak mencuri. Kan? Tak macam ada skandal besar-besar lah. Kan? Kemudian apa yang Mahathir harapkan dari Pak Lah tak berlaku. Ya? Mahathir nakkan supaya projek Jabatan Bengkok Johor dan Singapura itu, ya, diteruskan. Ya? Diteruskan. Kerana lah di sebaliknya, ya, tak tahulah kontraktor ke apa ke, kroni-kroni Mahathir. Dia minta Jabatan Bengkok itu diteruskan. Pak Lah tak mahu, ya. Bahkan Pak Lah menghentikan projek Jabatan Bengkok. Ini yang menyebabkan Mahathir marah. Ya. Bila dia marah, ya, dia tidak sibuk nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional, dia sibuk nak jatuhkan Pak Lah. Maka dia gunakan orang dalaman UMNO ketika itu. Ya. Beliau menjadi batu api, laga-lagakan pimpinan-pimpinan UMNO. Sehingga kan akhirnya Muhyiddin sendiri pernah, ya, cuba menjatuhkan Pak Lah daripada dalam UMNO sendiri. Ini Muhyiddin ni yang jadi Perdana Menteri sekarang ni. Ya. Cuba mengkhianati Pak Lah. Muhyiddin ketika itu adalah UMNO. Pak Lah Presiden UMNO. Ya. Muhyiddin ketika itu adalah naib Presiden. Muhyiddin menyatakan kenyataan yang kita masih ingat lagi, kenyataan yang dibuat di Singapura, ya, bersama dengan wartawan Singapura tentang Pak Lah. Kenapa? Kerana ini adalah hasil-hasil daripada hasutan orang tua ni, ya. Mecahkan UMNO daripada dalam, ya. Jadi berlakulah macam-macam perkara. Akhirnya bila Pak Lah ditekan, Pak Lah terpaksa undur diri, ya. Dan nama Najib ini juga diangkat oleh Mahathir Mohamad, ya, untuk gantikan Pak Lah. Ini diakui sendiri oleh Najib bahawa memang betul Mahathir membantu beliau, ya, di antara yang bantu beliau untuk menggantikan Pak Lah. Ya. Dan Mahathir pun mengaku memang dia angkat Najib. Memang dia angkat Najib. Sebab saya ingat Najib ni seperti
Bapak dia Tun Razak katanya, kata Mahathir lah ya. Bapak dia seorang pemimpin Melayu yang hebat, ya, apa semua kan. Jadi dia pun angkat Najib. Yang sebenarnya bukan sebab itu. Yang sebenarnya dia ingat Najib ini akan jadi robot kepada dia. Sebab Najib mesti akan tuan budi ya. Najib sudah mestinya tuan budi sebab Mahathir recommend jadi Perdana Menteri. Sudah pastilah Najib akan ikut cakap-cakap Mahathir ya. Jadi malangnya sekali lagi Najib ini cerdik juga. Seorang pemimpin yang cerdik ya. Kita kena ingat kadang-kadang orang yang buat satu perkara yang tak baik ni bukannya bodoh, cerdik, tapi cerdik dia salah gunalah ya. Memang Najib dia cerdik tapi kecerdikannya disalah gunakan. Jadi berlakulah apa yang berlaku ya. Skandal 1MDB, SRC dan sebagainya. Soal betul tak betul lain ya, tapi telah pun dijatuh hukuman walaupun tak ada di peringkat rayuan. Jadi sampai sekarang ini ya Mahathir berdendam dengan Najib Razak. Sepatutnya apabila kamu dah dedahkan skandal 1MDB, Patah Harapan telah pun berjaya ya mendedahkan ini hingga kita menang menjadi kerajaan dan kita menyerahkan kepada mahkamah, proses mahkamah. Sebab itu bila nak kes 1MDB ini dibawa ke mahkamah, kalau kita lihat Anwar tak pernah pun ongkit kes 1MDB lagi. Ya, ini style Anwar. Ya, dia menentang Najib bukan kerana peribadi. Ya, bukan kerana dia benci Najib secara peribadi. Ya, kerana kes. Kerana ada sebab Anwar ya menentang ada kerana satu skandal 1MDB ni. Apabila Najib tadi bawa ke mahkamah, Anwar tak sentuh lagi. Tak ada dalam ceramah Anwar ya, dalam mana-mana siri penerangan dia menghantam Najib lagi sekarang. Sebab Anwar kata 1MDB dah dibawa mahkamah, okey. Terserah pada mahkamah. Kalau Najib rasa dia tak bersalah, dia teraniaya oleh orang lain, sekiranya dia rasa dia teraniaya oleh orang lain, dia berdepan dengan mahkamah. Itu prosesnya. Tapi ini tidak berlaku kepada Tun. Najib dah buat mahkamah, masih lagi tak puas hati, duk sebut lagi, keluar siapa, wabak, penyamun, macam-macam lah. Ya. Sampai petang tadi pun, dia masih lagi sebut nama Najib. Fobia sungguh dia dengan Najib. Kita, Anwar Ibrahim tak ada. Kita tengok dalam ucapan Anwar Ibrahim, ya, sebagai ketua pembangkang di Parlimen, sepatah pun beliau tersebut tentang Najib Razak. Sebab bagi Anwar, ya, dia bukan ada dendam peribadi. Apa yang dilawan tentang 1MDB itulah kerana negara. Soal sama ada kamu menyeleweng atau tidak, kamu jawab di mahkamah. Sekarang dah dibawa ke mahkamah. Ada peringkat rayuan. Itu bukan campur tangan Anwar Ibrahim. Ya. Begitu dengan ZMBD. Bila dia bawa mahkamah, okey. Lepaskan kepada mahkamah. Ya, kerana Anwar ni orang pernah berdepan dengan mahkamah. Orang yang biasa dengan tahanan polis, dah biasa dengan mahkamah. Jadi orang yang biasa dengan mahkamah ni, dia orang lain, bila orang lain dia buat mahkamah, dia tahu keadaan, proses, jalan. Sebab tu saya nak bagi tahu kepada saya rasa kalau saya sendiri menjadi Najib, ya, sekarang ini, ya, saya akan memberikan sokongan saya kepada Anwar Ibrahim. Kalau saya jadi Najib sekarang ini, atau saya jadi ZMD sekarang ini, saya akan berikan sokongan saya kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Bukan kerana Anwar Ibrahim menawarkan untuk bebaskan kes, ya, sebab Anwar tak akan lakukan. Kalau Anwar nak lakukan perkara itu, ya, nak jadi Perdana Menteri, sanggup nak ampunkan, nak berjanji dengan Najib untuk lepaskan kesnya, atau Zahid Hamidi untuk bebaskan kesnya, dah lama dah Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab tu langkah syaitan lagi Anwar boleh buat. Bukan susah, berpakat saja dengan Najib, ya, untuk nak jadi Perdana Menteri. Bagi tahu Najib confirm kes kamu akan settle. Bagi tahu Zahid confirm kes kamu akan settle. Bagi tahu Tengku Nan confirm kes kamu akan settle. Bagi tahu Bermokhtar confirm kes kamu akan settle. Maka Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Ya. Tapi ini tidak dilakukan Anwar sampai hari ini. Sebab tu kita akan tengok apa sahaja usaha Anwar untuk mendapatkan sokongan bukan mudah. Bukan boleh masa yang pendek. Kerana nak cari orang yang bersetuju dengan perjuangannya sukar. Sebab Anwar tidak menawarkan jawatan. Sebab Anwar tidak menawarkan sebarang jawatan, kedudukan ataupun sebarang perjanjian yang boleh melepaskan kamu, mengelakkan kamu daripada dikenakan tindakan undang-undang. Sebab itu saya kata, kalau saya jadi Najib, saya akan memilih, ya, Anwar sebagai Perdana Menteri bukan kerana Anwar janjikan pembebasan,
Tetapi sekurang-kurangnya Anwar bukanlah seorang Perdana Menteri yang akan mencampuri urusan di mahkamah nanti. Kerana Najib ada peringkat mahkamah rayuan. Ya, satu kes asasi di peringkat mahkamah rayuan. Dan beliau ada banyak kes lagi yang lain. Ya. Jadi adakah di bawah Muhyiddin ini Najib merasakan selepas ini beliau akan mendapat pembelaan yang adil di mahkamah? Adakah Najib yakin bahawa mahkamah nanti tidak akan dipengaruhi oleh orang-orang politik? Ya. Jadi kalau Anwar jadi Perdana Menteri, ya, di antara prinsip dan dasar Pakatan Harapan adalah untuk membebaskan, ya, kehakiman, undang-undang, sistem kehakiman ini daripada dipengaruhi oleh orang politik. Ini reformasi yang nak berlaku di bawah kerajaan Pakatan Harapan yang ingin dibawa oleh Anwar Ibrahim. Ya. Jadi kalau Najib berfikiran bahawa beliau perlukan keadilan, mahkamah yang adil untuk membela nasibnya yang beliau rasa beliau tak bersalah. Kalau itu beliau rasakan beliau tak bersalah. Yang masalah ni Jolo, yang masalah ini Nek Faisal dan sebagainya lah. Seperti mana Lokman Adam selalu sebut. Najib ni tak bersalah, cuma dia ananyai oleh Jolo, dia ananyai oleh Nek Faisal. Kalau betul itu Najib rasakan bahawa Najib tidak ada pilihan. Beliau terpaksa mendapatkan keadilan dalam sebuah mahkamah yang tidak akan dicampuri oleh orang politik. Siapa yang boleh tentukan? Sudah tentunya Pakatan Harapan. Kali ini yang kita janjikan. Dan ini yang kita janjikan. Jadi kalau Anwar tidak boleh bagi jaminan untuk memberikan kamu bebas, tapi Anwar sekurang-kurangnya akan bagi jaminan kepada kamu bahawa kamu akan dapat pembelaan dan perbicaraan yang lebih adil. Begitu juga dengan Zaid Hamidi, ya, kamu akan dapat pembicaraan yang lebih adil. Kalau kamu tidak bersalah, ya, kamu boleh menggunakan peguam, kamu yang terbaik dan sebagainya, dan kamu boleh dapat pembicaraan yang adil. Tetapi kalau kamu terus memberikan harapan kepada Muhyiddin Yassin, ya, seorang Perdana Menteri yang daripada awal dulu pun memang ada niat nak mengharamkan UMNO, ya, kerana bila tubuhnya bersatu, sebab tu Pakatan Harapan jadi kerajaan, di antara cita-cita Muhyiddin adalah untuk mengharamkan UMNO. Bukan nak lawan, nak haramkan terus. Ya. Bukan nak jantan ni. Ini jenis nak lawan orang, nak cari jalan supaya menang tanpa bertanding. Jadi nak haramkan terus UMNO. Ya. Cadangan Muhyiddin Yassin ini tidak dipersetujui oleh Anwar Ibrahim ketika itu. Anwar dan antara orang yang menghalang cita-cita Muhyiddin, ya, untuk mengharamkan UMNO. Kerana bagi Anwar, walaupun keadilan lawan UMNO lama, ya, keadilan, tapi bagi Anwar sejarah tidak boleh kita nafikan bahawa UMNO adalah sebuah parti keramat orang Melayu ketika dahulu, ya. Bila buang UMNO ni sensitif kepada beberapa kalangan orang Melayu dan ini akan mengakibatkan perpecahan yang lebih hebat di kalangan orang Melayu dalam negara kita. Jadi parti UMNO bukan parti yang sehingga patut kita haramkan. Anggap UMNO sebagai parti komunis Melayu, ya, dia disamakan level seperti parti komunis Melayu yang perlu diharamkan. Tak, ya. UMNO adalah satu badan politik yang sah, ya. Kalau kita tak bersetuju dengan dasarnya, kita lawan secara nak jantan di dalam pilihan raya. Dan ini yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Ya, beliau lawan UMNO. Walaupun beliau dianiaya oleh pemimpin UMNO, dizalimi, difitnah dan sebagainya, tapi beliau anggap UMNO adalah musuh politik. Tapi tak sampailah peringkat bila kita ada kuasa, kita nak bunuh terus UMNO ini, nak haramkan. Tapi ini cita-cita ini ada pada Muhyiddin. Beliau cuba berusaha untuk haramkan UMNO. Pernah mengugut pun untuk mengharamkan UMNO. Ya. Kenapa? Kerana beliau ada parti bersatu. Dan memang seperti mana diakui oleh Tun dulu awal-awal lagi pun, ya, dan juga diakui oleh Muhyiddin sendiri, bahawa parti bersatu inilah parti yang akan menggantikan UMNO. Sebuah parti yang akan menggantikan UMNO. Jadi nak ganti UMNO ni paling mudah adalah dengan cara haramkan UMNO lah. Itu cara dia. Supaya orang UMNO tidak ada pilihan, terpaksa masuk bersatu. Ini cita-cita Muhyiddin. Adakah sekarang ini UMNO fikir, ya, boleh berikan terus kepercayaan dan sokongan kepada Muhyiddin yang orang yang ada cita-cita untuk membunuh UMNO ni? Kalau dalam keadaan dia berkuasa, ya, dalam keadaan dia berkuasa, Menteri Dalam Negeri pun daripada parti bersatu, apakah kamu yakin bahawa tidak ada sebarang usaha yang akan dilakukan bagi menentukan UMNO ini akhirnya akan terkubur? Ya.
Lebih baik kamu bersama dengan parti-parti lain yang tidak ada niat pun ya untuk nak bunuh UMNO. Kita akan berdepan. PKR ni bukan parti yang ditubuhkan untuk menggantikan UMNO. Sebab dasar perjuangan kita pun beza. Parti Keadilan adalah parti yang mempunyai parti pimpinan kaum. Sebab tu parti Keadilan wujud bukan untuk menggantikan UMNO. Ya. Kita bertempur dengan UMNO kerana perjuangan. Ya, kerana prinsip dan juga perjuangan. Bukan keadaan tubuh untuk nak ganti UMNO. Tapi atas dasar prinsip dan perjuangan, maka kita bertempur di dalam politik. Tapi main dengan Muhyiddin ni, nak menang mudah, cara dia bila dapat kuasa, kalau boleh nak haramkan parti UMNO. Jadi, adakah dengan Muhyiddin ini satu pilihan yang baik dan juga bijak untuk pemimpin UMNO berikan sokongan? Jadi, kita lihat dalam bajet besok, bagi Patah Harapan, kalah menang dalam bajet, ya, bukan itu ukuran untuk menentukan bahawa Patah Harapan akan menjadi kerajaan, ya, kerana ini situasi yang berbeza, ya. Tapi kita nak tahu ukuran sejauh mana pula UMNO menyokong kerajaan yang ada hari ini, ya. Jadi Patah Harapan akan buktikan kepada rakyat bahawa waktu kita sokong, sewaktu kamu bentangkan perkara yang baik. Tapi bila kamu gagal nak buktikan perkara kebaikan yang kamu nak buat, ya, kami Patah Harapan akan menentangnya. Ya, bukan daripada awal lagi kita bukan daripada awal lagi kita sokong sampai akhirnya kita nak sokong. Ya, kita akan menentangnya. Inilah janji yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Dan kita nak lihat adakah UMNO juga mengambil tindakan yang sama, ataupun UMNO hanya bercakap di luar, ya, cuma nak jadi hero di kalangan ahli-ahli di bawahan, tetapi bila berdepan dengan Muhyiddin Yassin, UMNO akhirnya terpaksa tunduk dengan kuasa yang ada pada Muhyiddin Yassin. Sedang kuasa yang ada pada Muhyiddin Yassin itu pun adalah datangnya daripada kamu. Ya, 2-3 orang daripada kamu lari pun tersungkur Muhyiddin Yassin. Tetapi tak mudah nak cari orang yang berani, tak mudah nak cari orang yang ada kekuatan politik, ya, untuk untuk menentukan bahawa Muhyiddin ini akan jatuh sebagai Perdana Menteri. Soal siapa pengganti Muhyiddin, ini soal lain. Ini kita tentukan kepada ahli-ahli parlimen di dalam parlimen, ya, keseluruhan dari parlimen. Siapa yang mereka fikirkan layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri bagi menggantikan Muhyiddin. Yang penting sekarang ini, buang yang buruk dahulu. Baru kita fikir siapa yang sepatutnya ganti. Ya. Jadi esok, jangan salah faham. Besok ramai yang katakan, oh besok penentu Anwar jadi menteri. Tak, bukan. Ya. Penentu Mahathir jadi menteri, itu pun bukan. Ya. Besok penentu sama ada bajet ini disokong oleh kita, ya, ataupun kita hanya bercakap di luar saja, tak suka, ya, tak setuju dan sebagainya. Tapi bila buat keputusan, kita tak berani nak buat keputusan. Okey, lain tak ada apa. Saya fikir cukup sampai di sini saja setengah malam ni. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi share, boleh share lah, ya. Dan siapa yang belum lagi subscribe YouTube saya channel Fauzdin channel, saya minta rakan-rakan subscribe supaya kita boleh perluaskan lagi maklumat, ya, yang boleh kita kongsikan bersama rakan-rakan kita yang lain. Guna Sigaran pun ada sini, pengkhianat dan munafik katanya. Guna Sigaran pun tahu cakap munafik ni. Men, ingat motor senik je tahu. Mahathir ibarat Madara. Madara tu apa? Muhammad Rahman Omar, ya. Patutlah dapat kontrol orang, ada saringan. Dak Zarif, okey. Muhammad Rahman Omar, kemudian Mat Porang, Fakta. Asrah Wan, parti lebay itu, tak sempat baca, lajunya. Parti lebay itu gila duit, yang boleh bagi dia kenyang. Betul lah tu. Itu betul. Muhammad Rahman Omar, ketawa besar kau. Okey, kita juga ada Muhammad Karim, kita ada Rezwan Alias, Muhammad Syah Reza, Ahmad Nozin daripada Perak, Rosli Lubawi, Amin Tajuddin, Cik Mat, Si Saiful daripada Basrah, Malina Preti, Syahzul, Naim Muhammad, Shah, Mat Isa, Asrahwan, Badatul Razak, Ceras, Anas, Mat Khairul, Umi Kak Yung, Wawa Jubri, Yusuf Latif, Bahau ke? Kelukut, Muhammad Azrul Ayun, Derry Chong, Hizam Masih, Izam Hamid, ya, Izam Hamid,
Okey, Muhammad Rahmat Omar. Dan ramai lagi kawan-kawan kita, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kawan-kawan. Sekarang ni cuaca di luar pun hujan dah mula turun di Kuantan, ya. Lebat ni. Dengan angin agak kuat, ya. Okey, apa pun kita doakan yang terbaik esok, dan kita cuma mengharapkan agar ahli parlimen, ya, mempunyai kekuatan, keberanian untuk melakukan teguran dan juga bantahan yang mewakili suara rakyat keseluruhannya. Sekarang kita lihat, kita simpati dengan rakyat yang sekarang ini seolah terpaksa menerima apa yang terpaksa mereka hadapi ketika COVID ini, ya. Apapun, kita doakan terbaik untuk keseluruhan rakyat Malaysia supaya mereka diselamatkan daripada serang wabak, dan kita juga harus, ya, sama-sama menjaga diri masing-masing, dan bagi anggota keadilan kita terus buat kerja, ya, kerana kita jangan mengharapkan bulan jatuh ke riba, ya. Tentang peralihan kuasa, ya, peralihan kuasa ini adalah tugas pimpinan kita, biar mereka terus lakukan apa saja kaedah yang mereka lakukan, ya. Kalau mereka berjaya, alhamdulillah. Kalau mereka gagal, kita telah mengucapkan terima kasih kerana telah berusaha, dan kita memberikan semangat supaya terus berusaha lagi sehinggalah berjaya. Jangan kita pelekehkan, jangan kita hina, ya, jangan kita hendik, jangan kita kecam, jangan kita mempersendakan, ya. Kerana usaha-usaha yang mereka buat itu bukan untuk diri mereka, ya, bukan untuk Anwar Ibrahim. Kalau mereka nak fikir tentang diri Anwar Ibrahim boleh lakukan seperti mana Muhyiddin lakukan, ya, buat penyanjian tawaran dan sebagainya. Beliau menjadi Perdana Menteri, ya. Apa yang beliau usahakan adalah untuk kita semua, untuk rakyat semua. Maka kalau beliau berjaya, kita mengucapkan syukur, dan kalau beliau gagal, kita mengucapkan terima kasih, dan kita terus beri semangat, dukungan kepada Anwar Ibrahim supaya terus berusaha, ya. Sekurang-kurangnya kita boleh kembali balik mendapatkan mandat ini, ya, dan menambahkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sebelum PRU yang ke-15. Tapi jangan kita harapkan bulan jatuh ke riba, tapi kita terus berusaha, bertawakal dan berdoa, ya, dan terus lakukan kerja sebagai ahli parti, terutamanya kepada penyokong-penyokong parti, ya. Perkuat jentera kita, ramaikan ahli kita, giatkan program-program semampu sedaya kita, dan kurangkan musuh, ramaikan kawan, ya. Kalau boleh ditarik beberapa orang walaon ni, ya, kerana walaon ni tak semuanya bodoh, ya. Ada yang cerdik-cerdik, ya, yang boleh berfikir, yang boleh tengok apa yang lebay-lebay mereka buat, apa yang lebay-lebay mereka lakukan di parlimen, apa menteri-menteri lebay buat, ya, apa menteri-menteri lebay lakukan sebelum jadi kerajaan, selepas jadi kerajaan, apa yang lebay mereka. Ini dapat ditimbangkan kalau kita cerita elok dengan walaon, kan? Sebab tak semua walaon ni bodoh, ya. Jadi ada yang cerdik, ya, yang keluar daripada parti lebay tu, di antara orang cerdik lah, ya, yang masih kekalkan dalam parti lebay, ya. Maknanya mereka masih lagi belum dapat dicerdikkan, ya. Mudah-mudahan kita boleh mencerdikkan mereka, kerana orang yang banyak baca kitab ini, ya, banyak belajar agama ini, belum tentu, ya, orang yang bijak ataupun boleh tahu tentang politik, ya. Kerana mereka, bila mereka terlalu mendalami bidang agama, ya, mereka hanya dapat bahagian agama saja, ya. Bab-bab politik mereka ketinggalan. Tapi nak juga bercakap pasal politik, ya. Ibarat doktor yang belajar bahagian perubatan, ya, bahagian pergigian, mendalami ilmu pergigian, tetapi masih lagi nak bercakap tentang ilmu pertanian dan sebagainya, ya. Jadi banyaklah masalahnya, kan. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan. Mat Porang, Muhammad Farhan Afi'i, Azman Bakar, Dak Zarif dan sebagainya, ya. Ini antara kawan-kawan kita. Okey, semoga kita jumpa lagi di masa dengan sembang-sembang yang lain. Terima kasih banyak, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.